طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف حالكم جميعا؟ صباح الخير، مساء الخير. أسعد الله صباحكم ومساءكم في كل خير. Hari ini kita akan sambung pengajian kita di dalam pelajaran yang keempat di dalam tajuk yang kita berada pada teks dulu. Pertama teks, yang kedua tata bahasa, dan yang ketiga adalah kepelbagaian. Baik, teks kita untuk hari ini adalah bertajuk fil fasli. Fil fasli maksudnya di kelas, ataupun mungkin kita boleh kata dalam kelas. Sebab fi boleh membawa beberapa makna, antaranya di, pada, dalam. Okey, jadi fil fasli maksudnya di kelas. Baik. Okay, kalau kita buka buku pada bab yang keempat ni, kita akan jumpa tajuk ni lah. Dan dalam masa yang sama, kita akan tengok juga ada teks di sini. Dan di sebelah kanan, kita jangan lupa yang di sebelah kanan ataupun sebelah kiri buku itu ada perkataan-perkataan yang penting untuk kita ingat. Kerana apa? Kerana daripada perkataan ini barulah boleh kita buat ayat. Kalau tak ada perkataan, macam mana nak buat ayat? Baik. Okey, jadi antara perkataan yang diberikan di sini adalah adawatun dirasiyah, yakni peralatan pembelajaran. Papan hitam as-sabburah, pemadam papan hitam. Mim sahah, kapur. Tabashir, komputer. Hasub, file. Malaf, dakwat. Mihbarah, pemadam pensel. Mim hah, tadi pemadam papan hitam mim sahah, ni pemadam pensel mim hah. Kemudian seterusnya OHP. Apa itu OHP? Overhead projector. OHP tu overhead projector. Yang ni projector jenis lama ni, yang kita masukkan kertas, lut sinar bawah tu, lepas tu dipancar kat depan kan. Okay, OHP itu nama dia, OHP. Apa maksud perkataan OHP dalam bahasa Arab? Maksudnya al-jihazul 'arid fawqa ar-ra's. Al-jihaz tu alat, al-'arid untuk present, 'arid bentang, fawqa atas, ra's kepala. Overhead kan, overhead projector. Jadi project adalah al-'arid. Okay, seterusnya kalau kita tengok lagi perkataan di sebelah kanan ni, ada pemadam pensel. Pemadam pensel. Yang ni pula plastic transparency. Transparent. Ni plastik, bukan plastik ni. Waraqah syafafiyah, maksud dia kertas lut sinar. Jadi kita boleh pakai, kita boleh terjemahkan kat sini, yang ni bukan plastik transparent, maksudnya kertas lut sinar. Yang ni yang saya cakapkan tadi, iaitu kertas yang kita letak pada projektor tu, dan dia akan pancarkan kat mungkin kita pernah pakai dulu kot masa di sekolah-sekolah rendah dulu. Okey, seterusnya syashah. Syashah maksud dia screen. Screen adalah syashah. Papan kenyataan, lauhatul i'lanat, peta, kharitah, notis, muzakkirah. Okey. Okey, itu adalah perkataan-perkataan yang ada dalam bahasa Arab. Baik, kita daripada perkataan itu kita cuba bina, dipanggil noun based sentence, ataupun ayat yang berasaskan kata nama. Jadi kita dah ada kata-kata nama, kita nak bina ayat. Jadi dia bagi contoh dalam buku ni. Contoh nombor 1, kita boleh bina ayat. Kalau kita dah lancar perkataan itu, yang pertamanya fil fasli adawatun dirasiyah. Di kelas adawatun dirasiyah. Apa tadi? Adawatun dirasiyah, peralatan pembelajaran. Jadi maksud ayat ni adalah peralatan pembelajaran ada di dalam kelas. Itu ayat yang sebenarnya kita nak bina. Jadi macam mana kita nak bina di dalam bahasa Arab? Kita akan start dengan fil fasli adawatun dirasiyah. Okey, sorry. Bukan. Kalau kita nak buat ayat, peralatan pembelajaran ada di dalam kelas. Kita nak buat ayat macam tu kan. Peralatan pembelajaran ada dalam kelas. Okey. Jadi dalam bahasa Arab kita jangan translate by word macam tu. Contoh kita akan set adawatun dirasiyah. Contohnya kan. Jadi kita boleh start dengan style ayat yang macam ni. Kita start dengan di dalam kelas. Fil fasli adawatun dirasiyah.
Nampak Okey. Okey, ayat yang kedua. Kita nak buat ayat as-sabburatu amama al-fasli wa 'alaiha mimsahah wa qalamun wa tabashir. Okey, apa maksud ayat ni? Papan hitam di hadapan kelas. Papan hitam di hadapan kelas dan di atasnya, yakni di atas apa? Di atas papan hitam tu lah. Ada apa? Mimsahah, ada pemadam papan hitam. Ada qalamun, ada pen, ataupun qalam juga boleh dipahami dengan marker. Marker nak tulis dekat whiteboard tu kan. Wa tabashir. Tabashir kapur. Okey. Papan hitam di hadapan kelas, di atas papan hitam itu ada pemadam papan hitam, pen dan juga kapur. Okey, nombor 3. Fawqa maktabil mudarris, di atas meja guru, qalamun wa hasubun. Qalamun wa hasubun wa malaf. Di atas meja guru ada pen, komputer dan juga file. Okay. Ini antara cara untuk kita describe keadaan di sekeliling kita. Okay. Jadi kalau kita nak buat ayat sama macam ni, contohnya kita nak kata dalam bilik saya ada katil. Contoh dalam bilik saya ada katil. Ataupun ada katil di dalam bilik saya. Kan kita nak buat dalam bahasa Arab kan. Okay, jadi kita sama juga. Fi kita guna ayat yang stylenya sama. Cuma kita tukar ada watun dirasiyah jadi katil lah. Katil dalam bahasa Arab as-sarir. Jadi contohnya kita buat ayat. Jadi kita buat fi al-ghurfah, dalam bilik, fil ghurfah sarirun. Kita buat sarirun. Fil ghurfati sarir. Ataupun as-sarir. Ada katil. Dalam bilik ada katil. Okey. Baik, itu antara contoh lah bagaimana kita nak buat ayat di dalam bahasa Arab. Okay. Padam dulu. Mana pemadam ni? Okey, now kita berpindah kepada maksud yang keempat. Fawqa maktabit talibi qalamun wa qalamu rasas. Di atas, fawqa atas meja pelajar ada pen dan juga pensel. Qalamu rasas, pencils. Ni tak ada dekat tepi tu, kita tulis pencil. Okay. Pensel ni ada banyak perkataan dalam bahasa Arab. Ada yang orang pakai mirsam. Mirsam tu juga pensel, tapi yang biasa digunakan adalah qalamu rasas. Seterusnya, wa kurrasatun, buku latihan, wa kitabul lughatil arabiyyati, buku bahasa Arab, wa mistaratun, pembaris, wa mihbaratun, da'wat, wa mimhatun, pemadam pensel. Wa 'alal jihazil 'aridi fawqa ar-ra'si, okey, dan di atas projector, yang ni yang kita OHP tadi. Yang ni the whole perkataan ni maksud dia apa tadi? Projector ataupun OHP lah. OHP. Okey, di atas OHP ada kertas lutsina, waraqah syafafiyah maksud dia, kertas lutsina. Wa bijanibiha, dan di sebelahnya syashah, screen. Jadi apa sahaja yang tempat untuk dibentangkan gambar tu kita panggil screen lah, sama ada dia sehelai kain pun kita panggil syashah. Kalau dia screen TV pun dibentangkan pada screen TV juga kita panggil syashah. Okey, jadi apa sahaja yang menunjukkan screen kita panggil syashah. Okay, now kita pindah nombor 6. Khalfal fasli lawhatu i'lanatin, di belakang kelas ada papan iklan, wa 'alaiha kharitah, dan di atasnya, tu apa? Yang ni tadi, papan iklan tu ada kharitah, peta, wa jadwal. Jadual apa? Jadual lah, wa muzakkirah, dan juga memo ataupun notis. Okey. Jadi ini adalah cara kita buat ayat yang dipanggil dalam bahasa Inggeris, dia panggil apa? Noun based sentence, atau bukan bahasa Inggeris, sorry, dalam bahasa Arab. Noun based sentence ni adalah al-jumlah al-ismiyah. Macam mana kita nak buat
ayat yang berbentuk, semuanya dalam ayat itu membawa makna digunakan daripada kata nama. Cumanya bahasa Arab ni sebenarnya dia adalah verb based sentence, ataupun banyaknya dibina daripada jumlah fi'liyah sebenarnya bahasa Arab. Majoriti perkataannya dibina di atas fi'il. Fi'il. Jadi isim juga dipakai tetapi dia tak sebanyak fi'il. Okey. Now kita berubah ataupun kita berpindah kepada latihan. Setelah kita memahami teks dan juga perkataan-perkataan yang kita dah lancar tu, kita pergi kepada latihan. Baik. Latihan kita yang pertama dia panggil istami'. Arahan dia adalah istami' wa asyir. Dengar dan tunjuk. Okey, nombor 1 sabburatun. Tunjuk. Mana? Belakang saya ni kan ada sabburah. Okey, belakang ni ada sabburah. Maktab. Aina maktab? Belakang ni pun ada maktab yang tersusun ni kan. Ini semua adalah maktab. Al-jihazul 'arid fawqa ar-ra's. Mana? Tak ada. Dalam kelas ni tak ada. Mim sahah, tu mungkin ada lah kot. Kat belakang tu mungkin ada. Mim sahah. Apa mim sahah tadi? Pemadam papan hitam. Okey. Kurrasah, mana kurrasah? Tunjuk. Ni yang kita tengah belajar kan. Buku dah sampai kan? Kurrasah. Tu adalah kurrasah kita. Okey, lagi mimhah. Mana mimhah? Tak ada atas meja ni. Okey, tak ada. Qalamu ahmar. Pen merah. Pen merah, pen biru, you marah. Okey, terus nafidah. Mana nafidah? Nafidah itu tingkap. Ini pun tak ada tulis tadi kan. Tak ada makna tadi kan. Tingkap. Mana tingkap? Tak ada. Babun, pintu. Sallatu qumamat, bakul sampah. Sallah ni bakul ataupun basket. Qumamat, sampah. Jadi basketball, orang putih panggil al-qurah, quratus salah. Quratus salah. Salah. Yang pemain Liverpool tu nama dia Salah. Yang tu bukan Salah, tu Salah. Okey, next. Arahan nombor 2, sif al-adawatid dirasiyah fi faslika. Nyatakan peralatan pembelajaran yang ada dalam kelas kamu. Okey, jadi sekarang ni kita belajar secara atas talian, jadi tak ada kelas, jadi kita tak boleh nak nyatakan. Okey, apa yang ada biasanya ada dalam kelas tapi tak ada perkataan itu disebut di dalam teks? Apa contoh dia? Okey, contohnya macam aircon kan. Aircon tak ada dalam teks tadi, tapi biasanya dalam kelas sekarang ni untuk universiti biasanya dah ada aircon kan. Okey, apa aircon? Kita cari perkataan tu. Nanti cari apa itu aircon, apa lagi yang ada? Lampu. Lampu tak ada kan. Okey, lampu. Jadi cari aircon apa, lampu apa dalam bahasa Arab. Saya tak nak beritahu kan. Suap je korang ni. Kena belajar cari kan. Ilmu itu dicari, bukan diberi. Okey, next. Ustaz di sini hanya guide sahaja. Okey, nombor 3. Arahan dia, iqra' al-jumal al-atiyata. Baca ayat berikut musta'inan, berpandukan gambar, ataupun dibantu dengan gambar. Okey. Baik, kita tengok. Nombor 1, baca ayat ni. Amamal fasli. Okey. Tapi gambar ni menunjukkan apa? Sabburah. Jadi bila macam tu, kita akan baca sabburatun amamal fasl. Ataupun ayat yang betul adalah as-sabburah amamal fasl. Okey. Okey, baca ba pula. Wa ala maktabil muhadir. Ini apa? Qalamun wa hasubun. Okey, jim. Qalamu rasas wa kurrasatun ala maktabi at-talib. Ala maktabi at-talib.
mimsahatun wa tabashirun ala saburah. Ini apa? Saburah. Sallatu qumamat. Ingat tak ni? Okey, papat apa ni? Bakul sampah sallatu qumamat wara'al fas. Okey, jadi dah boleh baca bagus. Lompat latihan yang seterusnya. Okey. Latihan nombor 4. Iqra' wa lahis. Baca dan perhatikan. Okey, baca yang ni. Nampak ni? Yang ni amama. Yang ni imamun. Okey. Jadi bila dia amama maknanya yang ni bukan isim ni. Amama. Amama adalah zaraf di hadapan. Imamun adalah imam, ketua. Dan ketua itu sifatnya sentiasa berada di hadapan lah. Kalau kita kata dia ketua kita, kalau dia adalah ketua kita, biasanya dia di hadapan kita. Sebab tu dia gunakan daripada root word yang sama, iaitu amam. Jadilah perkataan imam. Okay. Yang kedua, maktabut talib, maktabul mudir. Beza apa beza dia? Talib dengan al-mudir. Maktabun dengan maktabah. Okey, maktabun meja, maktabah adalah perpustakaan. Jadi tambah ta kat belakang ni, dia jadi maksud lain dah. Maktabah, maktabah satu tempat yang diletakkan padanya macam-macam buku. Okey, next, kitabun buku, kutub juga buku. Sama. Tapi apa beza dia? Bezanya kitabun satu je buku, kutubun buku-buku. Yang ni plural lah. Dalam bahasa Arab kita panggil ini adalah jamak. Jamak. Okey, seterusnya hasubun dengan hisabun. Hasubun komputer, hisabun adalah kira ataupun account. Kiraan ataupun account, hisab. Seterusnya muzakkirah. Muzakkiratul lughatil arabiyyah, maksud dia memo bahasa Arab. Okey. Muzakkiratul mudir, maksud dia memo guru besar ataupun ketua. Okey, habis. Jadi kita dah perhatikan perkataan tu ada beza makna. Okey. Hari ni kita nak buat satu je. Cuba buat ayat apa yang ada dalam gambar ni. Apa yang kamu nampak daripada gambar ni? Yang kamu nampak daripada gambar ni adalah telefon. Alamak. Padamlah balik semua. Okey. Dia lambat sikit. Telefon di atas meja. Okey. Telefon di atas meja. Familiar tak bentuk ayat ni? Familiar kan? Telefon di atas meja. Okey. Jadi kalau kita rujuk balik teks, kita buka balik teks yang kita belajar tadi. Mana teks ni dah hilang lah. Kita tarik. Okey. Okey, kat mana ayat itu telefon atas meja ataupun bentuk yang macam tu maksud dia? Okey, kalau kita tengok dekat buku ni, dia sama dengan ayat nombor 3 dengan nombor 4. Okey, dia buat fawqa maktabil mudarris qalamun. Di atas meja guru pen. Di atas meja guru pen. Okey, jadi kita patah balik kepada latihan kita tadi. Kita nak buat ayat apa? Kita boleh buat di atas meja ada telefon. Gunakan struktur ayat yang sama. Cuba buat. Dapat? Okey, mari kita tulis sama-sama. Jadi ini gambar untuk gambar ni lah. Tak ada tempat nak tulis, saya tulis kat sini lah. Jadi kita akan guna ayat yang sama. Fawqa al-maktab. Ke bawah pula tulisan ni. Tak apalah. Fawqal maktab. Meja saja ni meja guru ke apa? Kita tak tahu. Jadi kita tulis fawqal maktab, di atas meja hatifun. Ada hatif.
Hatif maksud dia telefon. Bab sebelum ni kita belajar perbualan telefon, betul Okey, fawqal maktab hatif. Jadi boleh tak cuba buat ayat semua ini berdasarkan teks yang kita belajar sebelum ni? Boleh? Okey, begitu juga dengan latihan yang ada di bawah ini. Latihan di bawah ni. Dia bagi ayat terus senang, tak payah fikir apa gambar ni kan. Jadi bawah ni latihan guna tarjim ila al-lughatil arabiyyah. Terjemahkan kepada bahasa Arab. Buku ada dalam laci. Jadi kita dah tahu dah macam mana nak buat ada ke tak ada ni. Jangan cari Google Translate ada dalam ni, tak payah. Cari bentuk ayat yang sama dalam teks ni. Buku ada dalam laci. Jadi kat mana ayat yang sama? Nombor 1 ni sama. Fil fasli adawatin dirasiyah. Dalam kelas ada peralatan pembelajaran. Jadi buat ayat yang macam ni. Jadi buku ada dalam laci. Jadi kita buat dalam laci ada buku. Nampak? Buat ayat tu dalam bahasa Arab, susun macam tu. Apa laci? Ada tepi ni, durjun. Fid durji. Jadi kita akan buat lah. Kalau ada alif lam ayat tu, guna terus alif lam tu. Walaupun dia bagi kata nama tu durjun saja, tapi kalau kita tengok buku ni tadi contoh ayat ada al kat sini kan. Jadi kita bubuh je al. Jadi jadilah dia fi ad-durji. Fi durj. Apa dia? Buku. Buku apa? Kitabun. Fi durji kitabun. Buku ada dalam laci. Jadi dia bagi latihan ini supaya kita buat. Jangan translate Google Translate, tak ada hasil lah kalau kita guna Google Translate kan, tak ada faedahnya. Kita belajar style tulis apa ni, noun based sentence ni kan, ataupun al-jumlah al-ismiyah ni tak ada function lah kalau kita translate macam tu. Kita cari balik apa yang sama maksud macam ni dan kita guna style ayat tu untuk kita letak di sini. Boleh? Okay, now kita pindah kepada habis kot. Jadi sampai sini dulu kelas teks kita teks An-Nas kita sampai sini dulu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Sambung pada tata bahasa.